Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam Puan. Okey, sebelum kita memulakan sesi, boleh tak Puan perkenalkan nama Puan? Saya Puan Ani. Puan Ani. Jadinya saya panggil Kak Ani boleh? Boleh? Okey, sebelum tu saya nak tanyalah. Kak Ani datang dari mana ni? Saya daripada Gombak, Selangor. Oh, datang naik apa dekat sini? Saya datang sini, anak saya hantar. Jauh tak dari KL ke Bangi? Jauh. Jauh juga. Lebih kurang dalam hampir 1 jam perjalanan lah. Jam InsyaAllah. ke? Tak juga. Puan dah makan dah? Alhamdulillah. Makan apa hari ni? Hari ni saya makan nasi lemak je. Simple je. Okey. Jadi semua dah kenyang dah lah ni kan? Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Puan selesa tak duduk macam ni? Ya, saya selesa. Selesa aircon semua, suasana selesa. semua? Okey. Selesa. Okey. Sebelum tu saya nak tanya, Puan pernah tak datang ke sesi kaunseling sebelum ini? Jujurnya saya tak pernah. Inilah jadi pertama kali atas gesaan anak saya. Mungkin dia bimbang kot, dan dia minta saya menghadiri sesi Puan inilah. Jadi ini pertama kali lah ya? Saya. Okey. Puan tahu apa itu kaunseling? Ya, saya tahu. Apa itu ya? Untuk mendapat, bagi saya, untuk mendapatkan khidmat nasihat dan mungkin pandangan kedua atas masalah saya mungkin. Okay. Betul lah apa yang Kak Ani cakapkan tu. Kaunseling ni merupakan satu proses atau perkhidmatan untuk membimbing dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan juga membantu klien untuk orang kata mencapai matlamat yang diinginilah. Jadinya Kak Ani sebagai klien dan saya sebagai kaunselor. Peranan Kak Ani adalah untuk meluahkan apa saja. Kak Ani jangan risau. Rahsia kita ni antara kita berdua saja, iaitu kami mengamalkan etika kerahsiaan. Jadinya Kak Ani jangan risaulah yang saya akan cerita keluar ke apa ke tak. Jadi peranan saya ialah untuk mendengar dan cuba untuk sama-sama membantu Kak Ani. Jadi sesi ini akan berlangsung selama 30 minit hingga 45 minit mengikut kesesuaian pada keadaan Kak Ani lah. Jika melebihi daripada waktu tersebut, kita akan proceed kepada sesi yang seterusnya. Okey Kak Ani? Okey. Saya sebenarnya tak nak hadiri sesi ni sebab saya rasa malu, seolah-olah saya mendedahkan apa yang tersirat di hati saya kepada orang lain yang saya tidak tahu budi orang kata apa, yang saya tidak kenal hati budinya. Jadi saya gagahkan juga diri saya sebab saya rasa memang saya perlu bantuan khidmat nasihat, memandangkan masalah ini begitu membelenggu hati dan perasaan saya hingga menyebabkan anak-anak saya risau. Okey, Kak Ani jangan risau. Saya nampak Kak Ani risau di situ ya. Jadinya Kak Ani jangan risau. Kita berdua je Kak Ani dalam ni. Jadinya insya-Allah takkan berlaku benda tu macam saya akan bercerita di luar, tidak. Sebab apa, kami sebagai kaunselor mengamalkan etika kerahsiaan. Okey, jadinya Kak Ani bebas untuk bercerita. Jadi saya mohon kepada Kak Ani untuk sama-sama luahkan perasaan Kak Ani dengan jujur supaya kita sama-sama dapat mencapai matlamat kita pada hari ini. Macam mana Kak Ani? Boleh. InsyaAllah. Saya rasa saya telah bersedia untuk membuka masalah hati saya supaya saya mungkin boleh mendapat khidmat nasihat yang betul. Okey, bila Kak Ani cakap macam tu, yang Kak Ani dah bersedia, marilah kita memulakan sesi kita pada hari ini. Okey, silakan Kak Ani. Terima kasih Puan.
Saya sebenarnya malu nak cerita perkara ni sebab ianya adalah satu rahsia hati seorang ibu. Okey, saya ni mempunyai 5 orang anak. Semua anak ni adalah merupakan anak kesayangan saya walaupun mereka telah dewasa. Saya rasa nak menangis lah. Sabar Kak Ni, jangan nangis. Tak apa, luahkan je. Tak apa. Sungguh saya nak Tak apa, menangis. Kak Ni pelan-pelan, tak apa. Tak apa, nangis je kalau Kak Ni rasa Kak Ni nak menangis ke apa. Tak apa. Luahkan je. Kadang-kadang kita rasa tersepit ataupun rasa tindakan kita ni atau rasa hati kita ni boleh menyinggung perasaan atau menyebabkan anak-anak yang lain kecil hati. Saya seperti mana saya cakap tadi, saya ada 5 orang anak. Ada seorang anak tu yang rapat dengan saya. Memang taat kepada saya, memang orang kata apa, sabar dengan kerenah saya yang dalam usia ni. Apa kehendak saya, dia seboleh mungkin akan turuti. Jadi saya rapat dengan dia. Baru-baru ini dia meluahkan rasa hatinya bahawa dia telah mempunyai kawan dan ingin mendirikan rumah tangga bersama-sama. Dapat pula pasangan orang yang jauh dari tempat kami. Jadi saya rasa seperti nak kata terancam ke, adakah perkataan yang tepat. Saya rasa macam separuh hati saya untuk setuju dengan dengan hasrat hati anak saya. Saya tak menghalang sebenarnya. Saya suka bila anak itu telah ada berpasangan. Tapi kita mula berfikir takut pasangan ini tidak boleh memberi sesuatu yang saya rasa terbaik yang saya telah beri pada anak saya. Saya takut yang itu. Jadi benda tu bermain di fikiran saya. Jadi menyebabkan saya mula ada anxiety. Saya mula ada rasa sensitivity yang melampau dan saya ada obses yang melampau mungkin terhadap anak yang seorang ni. Jadinya saya rasa tindakan ni tindakan ataupun rasa hati saya ni sebenarnya saya tahu tak betul, tapi mungkin ini sebab hati seorang ibu kot. Hanya saya takut dia tidak mendapat orang kata apa penerimaan atau layanan atau kehidupan yang lebih baik seperti mana yang kita harapkan. Itu je lah yang menyebabkan saya macam murung, saya selalu menangis dan juga menyebabkan saya cepat nak marah. Sebab luahan hati itu tidak sampai kepada dia. Saya nak cakap tapi takut dia rasa tersinggung atau anak-anak lain rasa juga tersinggung. Itulah dia. Jadinya kat sini memang nampak sangat yang Kak Ani sedih, takut, bercampur bau perasaan Kak Ani kat sini, kan? Betul. Jadinya tadi Kak Ani cakap anak Kak Ani tu dah ada kawan Saya. dan ingin orang kata macam mendirikan rumah tangga. Jadinya Kak Ani risau lah kan sebenarnya, betul? Risau satu mungkin saya seperti bercakap tadi lah, takut pasangan tu tidak dapat beri yang terbaik untuk dia. Kedua, saya tak naklah kalau boleh dia itu berjauhan dari saya. Dan saya berfikir pula, bolehkah saya ni duduk bersama dengan mereka? Bolehkah mereka nanti menjaga saya di masa yang tua? Begitu yang bermain di fikiran saya. Jadinya agak besar jugalah Kak Ani punya, apa orang kata macam, bukan, dia bermain dengan perasaan. Orang kata konflik perasaan. Jadinya Kak Ani rasa macam berbelah bagi. Saya Betul? Tidak belah bagi sebenarnya. Saya gembira. Saya lihat pasangan itu pun nampak gayanya baik orangnya. Hanya saya rasa
saya macam mana ya, kalau boleh dekat dengan saya, macam tu. Kemudian saya takut besok bila dia telah berumah tangga, saya bimbang dia mungkin tidak dapat memberi perhatian sepenuhnya kepada saya. Sepatutnya benda tu tak berlaku lah kan, sebab dalam agama mengajar bahawa bila seorang isteri wanita itu telah berkahwin, dia mesti taat kepada Allah, kena taat kepada Rasul, dan kena taat kepada suami dan ibu bapa dia. Saya faham yang tu, tapi ialah mungkin sebab saya belum lagi dapat meletakkan persoalan-soalan yang bermain di fikiran dan di hati saya ini, belum lagi mendapat orang kata apa, mendapat solution untuk orang kata apa, let it go, macam tu. Mungkin sebab atas ketaatan dia kepada saya, mungkinlah. Yang lain-lain nak pun okey sebenarnya, tak ada masalah. Hanya ialah antara mungkin ada yang terlebih sedikit, dia begitu je. Okay, saya faham. Saya dapatlah apa yang Kak Ani cakap tu. Kak Ani, boleh saya tanya tak? Kak Ani ada ke berbincang dengan anak Kak Ani ni lepas kahwin ke, tolong jaga Kak Ani ke apa ke, as a favor lah? Saya belum lagi berbincang dengan anak yang seorang ni. Itu sebabnya saya datang ke Puan untuk bertanya pandangan kedua. Saya bimbang kalau berbincang dengan dia dan dia mengetahui isi hati saya yang dalam, saya akan rasa malu, dan saya takut dia tak selesa, takut dia mengalah dengan membuat keputusan untuk berumah tangga. Saya tak nak macam tu. Hanya mungkin kalau nak duduk sama tu, ialah mana-mana ibu pun, saya rasa saya suka anak-anak saya duduk dekat dengan saya. Okey, sekarang ni Kak Ani duduk di rumah dengan anak yang mana? Saya duduk di rumah sekarang ni dengan anak, ada seorang anak saya yang telah juga berumah tangga, dan dia menjaga saya, mereka menjaga saya dengan baik dan penuh kasih sayang dan hormat. Tetapi dalam masa sama saya juga akan tahu takkanlah selama-lamanya mereka akan mendiami rumah ini. Sudah pasti satu hari nanti mereka juga ingin kehidupan sendiri, rumah sendiri, laman sendiri. Saya faham tu. Hanya ialah kan, kita ni ibu, mungkin saya kena cari satu, orang kata apa, solusi untuk memahamkan hati saya, untuk orang kata apa, untuk belajar menerima dan melalui proses ni. Okey, boleh saya tahu tak, dalam banyak-banyak anak Kak Ani ni, berapa orang yang dah kahwin? Yang dah kahwin, alhamdulillah 2 orang. Okey, 2 orang ni dia duduk, seorang duduk dengan Kak Ani, seorang lagi? Seorang lagi duduk di rumah sewa, tapi juga berhampiran dengan saya. Okey, jadinya yang anak yang nak kahwin ni, dia masih duduk dengan Kak Ani lah? Ya, masih. Sebab itulah Kak Ani rasa berat untuk melepaskan dia. Boleh saya tahu tak, pasangannya duduk di mana? Berasal dari mana? Pasangannya duduk di Pantai Timur. Pantai Timur? Kat mana tu? Kelantan. Oh, Kelantan. Jauh tu Kak Ani. Ya, betul, jauh. Susahlah kalau nak jumpa nanti kan. Tapi tak apa Kak Ani, jangan risau. Kak Ani kena berbincang dengan anak Kak Ani yang seorang tu, kan selotok dengan dia, tanya dia macam mana lepas perancangan dia, adakah dia ingin duduk di sini atau dia ingin mengikut suaminya. Jadinya Kak Ani kena tanya dia lah supaya kita lebih clear, so that Kak Ani tak adalah macam apa orang kata, macam more sensitif kan. Kita tak nak benda tu, sebab apa, nanti rasa macam
sepatutnya bila ada perkahwinan mengukuhkan, merapatkan, tak naklah nanti kan menjauhkan lagi kan anak dengan ibu tu, betul tak? Betul. Saya rasa masalah ni sebenarnya kalau saya amati sebenarnya taklah besar sangat. Tapi mungkin sebab saya telah berusia, sensitivity itu lebih. Hanya bila kita telah berusia, kita akan tertanya-tanya siapalah yang akan menjaga diri kita bila kita telah meniti umur kita yang berbaki ni. Jadi sudah tentu kita mengharapkan anak yang kita yakin boleh jaga kita dengan baik. Tapi bila biasalah bila kita menerima menerima orang yang baru, ahli family yang baru, mungkin kita akan tertanya-tanya karakter dia yang sebenar macam mana, adakah dia itu mampu menjaga anak kita dengan baik. Saya rasa itu semua bermain di fikiran seorang ibu. Hanya mungkin saya mungkin kena lebih mantapkan tawakal saya kepada Allah dan mendoakan dan mengharapkan kebahagiaan yang baik bagi semua anak-anak saya, insya-Allah. InsyaAllah. Sedih pula saya dengar kan luahan hati Kak Ani ni. Macam sampai pula dekat saya kan. Itulah mak saya pun ada juga anak macam tu. At last anaknya duduk sama-sama dengan mak saya. Jadinya macam mana nak cakap, Kak Ani kena selotok yang saya kata tu. Kak Ani dah selotok kan, insyaAllah Kak Ani selotok. Cuba tengok penerimaan Kak Ani terhadap orang baru. Sebab saya tahu, saya faham bukan mudah untuk kita, orang kata menerima orang baru sebulat hati kita. Kita tahu dia baik tapi kita tak tahu lagi kan, kita belum kenal dia secara mendalam. Jadinya macam Kak Ni nak menangis tak apa. Tak apalah. Tak apa, Kak Ni menangis dekat sini, nanti saya bagi tisu. Terima kasih, tak apa, insya-Allah. Sekurang-kurangnya bila saya meluahkan perasaan yang berada jauh dalam sudut hati saya ni, saya lega sedikitlah. Dan mungkin saya kena belajar untuk menerima orang baru demi demi kebahagiaan anak. Dan saya cuba akan belajarlah untuk menerima dengan baik, insya-Allah. InsyaAllah, betul, penerimaan dengan baik kan, betul. Kak ni kena cuba untuk menerima orang baru itu dengan baik, InsyaAllah. dan anggapnya sebagai anak. Yalah, bila dia jadi menantu dia akan seolah-olah macam anak kita sendiri kan. InsyaAllah. Jadinya apa harapan Kak ni? Harapan saya ialah saya nak semua anak-anak saya bahagia dunia akhirat, kata harmonis, dan berlaku baik sesama saudara mereka, dan berkasih sayang. Itu sajalah. Besar harapan Kak Ani sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya. Ya, InsyaAllah semoga apa yang Kak Ani harapkan itu dapat digapai lah. InsyaAllah, amin. InsyaAllah, amin. Jadinya ada Kak Ni nak tambah apa lagi? Tak ada rasanya, Puan. So Kak Ni dah rasa macam lega. Lepas menangis tadi, Kak Ni dah rasa macam terluah dah. Orang kata macam beban tu dah tak ada dah. Saya rasa sedih kalau bila Kak Ni nak nangis ni. InsyaAllah. Hanya mungkin saya rasa ini orang kata mungkin dikatakan pertembungan jiwa antara orang yang telah meniti umur senja dengan anak-anak muda yang baru nak menghadapi kehidupan yang seterusnya. InsyaAllah. Saya rasa saya akan cuba melembutkan hati, menenangkan hati, untuk menerima
kebahagiaan anak-anak saya. Dan saya akan cuba untuk sentiasa berfikiran positif dan mendoakan yang baik-baik saja untuk diri saya dan juga untuk semua anak-anak saya. InsyaAllah. Amin. Amin. Jadinya itu adalah kata-kata terakhir Kak Ani pada hari ini ke? Ani nak InsyaAllah sambung lagi pun ya, boleh. untuk saya rasa saya telah meluahkan masalah saya yang sebenarnya, dan saya rasa mungkin nanti saya insyaAllah saya mungkin akan panggil anak saya untuk berdepan semuka dengan dia untuk meluahkan perasaan hati saya, dan saya nak lihat daripada situ apakah pandangan dia dan solution untuk yang itu. Bagi saya sebenarnya mungkinlah kot tak adalah besar sangat, hanya ialah benda ni bermain dengan perasaan kan. Betul, dia bermain dengan perasaan kita. Nak pula Kak Ani seorang ibu, lepas tu yang lagi seorang tu anak yang rapat dengan Kak Ani. Manalah betul. ibu yang orang kata macam tak berat untuk melepaskan anak dia yang paling rapat tu kan. Jadi betul. mestilah Kak Ani akan rasa hibur, rasa sedih, berat nak melepaskan. Hanya saya rasa kalau saya hanya tak dapat, orang kata belum lagi mendapat merasai adakah pasangan anak ini boleh memberi yang terbaik seperti mana yang saya rasa saya bagi pada anak saya yang ini. Mungkin lah sebab kita tak kenal lagi kan, tak kenal rapat lagi, jadi saya tak dapat nak orang kata tak dapat nak memberi satu satu conclusion, sebab kita pun tak bolehlah nak berprasangka ataupun kita nak menilai seseorang itu tanpa kita mengenali dulu hati budi dia. Itu tidak adil bagi pihak yang satu tu. Hanya saya rasa kekuatannya adalah doa. Saya akan tetap sentiasa berdoa semoga itu adalah kata pasangan yang terbaik dari segi agamanya, dari segi akhlaknya, dari segi imannya, untuk sama-sama membantu anak yang saya ini menuju kepada redha Allah, insya-Allah. Jadinya saya boleh simpulkan sikit Kak Ani punya perasaan tu. Maaf ya Kak Ani. Ya, tak apa. Kak Ani sedikit meragui pasangan anak itu lah, betul tak? Sedikit pun tak apalah. Saya ragu sebab satu, saya tidak mengenali secara secara dekat, sebab kita tak pernah ada konteks ataupun dia datang ke rumah atau bertemu, tak ada. Sebab mungkin anak saya ini dia menjaga iktilat dia, dan itu adalah bagus. Jadi bila kita tidak ada sumber untuk penilaian akhlak, saya rasa semua ibu akan merasa ragu. Tapi saya yakin kepada doa seorang ibu. Saya mohon, seperti mana saya cakap tadi itu, mohon yang terbaik buat anak saya ini dan juga bagi semua anak-anak saya yang lain, insya-Allah. InsyaAllah. Diharapkan benda ini dapat diselesaikan dengan secepatnya lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi Kak Ni ada apa-apa lagi nak cakap? Saya rasa tak ada, sebab apa, saya rasa lega sikit. Dan saya rasa tenang bila saya luahkan perasaan ini. Mungkin nanti saya tidak lagi lah, mungkin nanti selepas saya bersua dan curahkan isi hati saya kepada anak ini, mungkin saya tidak akan lagi terlalu sensitif kepada dia ataupun cepat merajuk ataupun cepat nak marah. Mungkin saya boleh kontrol keadaan tersebut bila saya pula nak mendengar pandangan isi hati dia, insya-Allah. Hanya masing-masing berteka-teki
mungkin anak saya tu akan berfikir kenapalah Uminya begini kan, dan yang Umi pula saya pula menunjukkan protes, sedikit protes supaya dia cepat dapat menilai dan cepat sendiri bertanya kepada saya kenapa begini. Maklumlah kan, majlis pun insya-Allah nak dekat. Kita rasa bila semakin dekat kita rasa lagi gundah gelana, rasa macam kalau lepas kahwin boleh ke dia selalu datang rumah kita, boleh ke kalau kita panggil dia tidak ada masalah untuk datang makan-makan dengan kita ataupun tidur bermalam dengan kita. Jadi kalau sekarang di depan mata sekali, mungkin selepas kahwin saya tidak boleh mengharapkan perhatian sepenuhnya begitu. Betul tak Puan? Betul, saya setuju dengan Kak Ani, pandangan Kak Ani lah. Ya. Risau tak? Risau kalau benda tu tidak macam benda tu betul-betul berlaku. Hanya saya mengharapkan pasangan anak saya dapat belajar memahami keadaan ini. Yang itu yang saya rasa macam satu bentuk ancaman dan bukan dalam bentuk yang ekstrim tau, bukan. Maksudnya ancaman kita takut dia kata tak bagi datang rumah kita ke, ataupun dia tak bagi anak tu kontak kita. Sebab apa, kenapa saya jadi macam ni? Saya ada pengalaman saya, kawan baik saya, selama dia berkahwin, dia katanya selama dia berkahwin dia tak pernah balik ke kampungnya di Kedah. Sebab alasannya satu je, suaminya ada konflik dengan bapa mentua dan suami ni tidak membenarkan, tak mengizinkan isteri dan anak-anak ni menziarahi ibu bapa. Kawan baik saya ni hanya boleh buat video call dengan family dia, itu pun curi-curi, dan sentiasa meluahkan perasaan sedih dia kepada saya, dan saya terkesan dengan keadaan tersebut, dan saya jadi keliru menyatakan kenapa benda macam ini boleh berlaku. Kawan saya selalu berkata, dia kata mungkinkah aku ini telah memilih pasangan yang salah, sebab pasangan ini seolah-olah memutuskan silaturahim dia dengan ibu bapanya. Dan saya lihat sahabat saya itu menjalani kehidupan yang tidak bahagia, tidak gembira. Dia tertekan, dia tersepit antara ibu bapa yang dia sayangi dan suami yang perlu ditaati. Jadi dari segi situ saya melihat beliau selalu murung. Jadi bila keadaan macam tu, kita rasa mesti kita ada rasa sedikit takut kan Puan? Takut. Betul tak? Ya, takut jadi macam tu. Jadi saya bimbang. Saya bimbang sangat-sangat. Itu sebabnya kekuatan saya adalah doa saya pada setiap anak-anak saya. Saya akan sentiasa berdoa. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat dan kebaikan kepada setiap anak-anak saya. InsyaAllah. Amin. Terima kasih. So, saya rasa macam takut juga, rasa macam bimbang bila Kak Ani share pengalaman kawan Kak Ani tu. Saya rasa macam ya Allah, harapnya tidak orang kata macam Ya. terkena kat kita lah. Sebab begini Puan, Islam tu tidak mengajar kita memutuskan silaturahim. Kalau memutuskan silaturahim di antara ibu bapa, itu satu keadaan yang sangat-sangat zalim. Dan sedikit sebanyak kawan saya tidak mendapat restu mak bapa dia. Bila tidak mendapat restu mak bapa dia, saya rasa kehidupan tidak akan selesa. Dan benda itu terbukti benar kepada kawan saya. Jadi apa penghujung kawan Kak Ani tu, boleh saya tahu sikit? Dia akhirnya dia ada 9 orang anak. 9 anak, dan akhirnya tak silap saya 5 tahun lepas beliau telah berpisah dengan suaminya. Dan saya rasa sedih sebab mungkin usia perkahwinan itu mungkin hampir, saya rasa mungkin hampir 30 tahun kan? Lama 30 tahun. 30 Ya. tahun. Jadi sepatutnya benda tu tak boleh berlaku. Tapi ialah semua ni atas kehendak Allah juga, dan mungkin juga atas kesilapan manusia itu sendiri. Tapi
saya tidaklah mengandaikan yang begitu. Hanya kita ni manusia, saya rasa kena ada rasa waspada, kena ada rasa berhati-hati, sebab kita tak boleh nak tawakal saja, betul tak? Kita kena ada usaha, dan paling kuat kita mesti berdoa. Kita minta sungguh-sungguhlah kepada Allah Ta'ala. Tapi saya rasa dalam isu saya ni tidaklah sejauh yang itu, tidaklah orang kata seteruk yang itu. Hanya ialah kita orang kata apa, mengharapkan orang kata kebaikan pada semua anak, supaya mereka mendapat pasangan yang baik. Bila pasangan itu baik, saya kira kalau dia baik segi agamanya dan akhlak dan imannya, sudah tentu dia juga akan baik terhadap isteri dan keluarganya. Saya berpegang pada yang itu. Tidak boleh bagi saya kalau pasangan itu tidak melebihkan macam mana ya, dia mesti mempunyai akhlak yang baik, dan dia mesti orang kata apa, tahu tuntutan agama yang perlu dipenuhi. Betul tu, saya setuju dengan pandangan Kak Ani. Sangat keibuan, sangat kasih. orang kata InsyaAllah. sangat memandang jauh, mana jauh, mana depan. Tetapi ialah kita kan berusaha, lepas tu kita berdoa, lepas tu kita tawakal. InsyaAllah Allah Ta'ala mesti bagi yang baik-baik. Amin. Kak Ni ada apa-apa lagi nak cerita sebelum kita akhiri sesi kita ni? Kalau ada lagi, tak apa, kita teruskan lagi. Saya rasa cukup dulu Puan untuk sesi yang ni kan. Dan saya pun dah rasa lega meluahkan sesuatu yang saya simpan begitu lama, yang saya tak boleh, yang saya tidak ada keberanian lagi untuk menyuarakan secara berdepan dengan anak saya. Sekarang ni saya rasa mungkin saya ada kekuatan untuk dia mengetahui isi hati saya paling dalam. Itu saja. Jadi secara dasarnya untuk sesi pertama ini dapatlah kita mencapai matlamat kita, iaitu Kak Ani meluahkan segalanya, dan akhir sesi ini Kak Ani lega sebab didengari. Betul. Dapat bercerita apa Kak Ani punya orang kata masalah yang orang kata yang merisaukan dibelenggu oleh Kak Ani. Betul. Jadinya alhamdulillah sesi yang pertama kali ini selesai dengan baiknya. Jadinya kita akan sambung sesi seterusnya jika ada. Jadinya apa-apa Kak Ani boleh kontak saya lagi, dan saya akan kontak Kak Ani untuk tahu apa progres Kak Ani. Okey. Jadinya terima kasih Kak Ani. Sama-sama. Sebab sudi datang dari jauh, dari KL ke Bangi datang sini. Terima kasih. Terima kasih atas kesudian Kak Ani. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih Puan sudi mendengar masalah saya. Okey, terima kasih Kak Ani. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.